Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 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 عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah. وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam kajian tasawuf dari dua kitab, yaitu yang pertama kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi. Yang kedua adalah kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan memulakan dengan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Muka surat atau halaman 140. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihina wal anbiya'i wal mursalina fid darain Allahumma amin. Al-babu tsani al-manhajul amaliyyu fit tasawuf. إلى أن قال ثانيا وظاهر الآداب المقارنة أن يجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان الإخوان جلوسا وإذا كانوا وقوفا ذكر خلفهم بذكرهم حتى ينتبه أنه أقربهم ويفسح له ليدخل بينهم وينتظم في حلقتهم فإذا أراد أن يخرج لعذر طارئ وصل بين من على جنبيه بلطف وخرج حتى لا يقطع عليهما اشتغالهما بالذكر وأن يكون موافقا لهم في وضعهم فلا يشذ عنهم بمخالفة وأن يجتهد في إخفاء صوت حتى لا يكون مميزا بينهم وأن يغمض عينيه حتى لا يشغله أحد عن حضور قلبه مع الله تعالى. Masih menjelaskan tentang adab-adab dalam berzikir ketika kita berzikir secara berjamaah. Seperti yang diterangkan dan dijelaskan sebelum ini, yaitu adab sebelum berzikir. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berzikir. Yang pertama tadi sebelum berzikir. Yang kedua ini adalah adab yang kita harus jaga dan kita tunaikan ketika mana kita sedang berzikir, dalam keadaan berzikir.
adab semasa berzikir. Yang pertama adalah adab zahir. Sekiranya majelis tersebut dihadiri ikhwan, ramai macam tu, yang semuanya duduk, maka hendaklah dia duduk dalam majelis tersebut mengikut kesesuaian. Bila mana kita datang ke majelis zikir dan pada masa itu kita terlewat lah, misalkan kita terlewat atau terlambat kalau dalam bahasa Indonesia, maka kita duduklah di tempat yang sesuai. Tidak perlu kita memaksa diri untuk duduk di hadapan. Ya, kita kena duduk di mana ada yang kosong, maka disitulah kita duduk. Tak payah kita paksa sorok-sorok diri duduk di hadapan guru atau duduk di sop paling depan, manakala dah tak ada yang kosong dah. Nah, kita duduklah di mana ada yang kosong, kita sampai tengok, oh ini kosong, terus duduk situ. Tak payah nak paksa-paksa sorok-sorok diri duduk paling hadapan. Jika mereka berdiri, berdirilah bersama mereka sambil berzikir dengan zikir yang mereka ucapkan, sehingga apabila disedari ada orang yang dekat, yang terdekat, dan dilapangkan tempat itu untuk mereka, maka berdirilah bersama-sama dan duduklah secara teratur dalam halaqah. Dan bila mana sedang berzikir sedang dimulakan dan kita baru sampai, tengok dah sempit dah kan, dah tak ada ruang macam tu, kita nak masuk pun susah misal, maka kita berdiri di belakang lah, di paling belakang. Kalau sekiranya berzikir itu dilakukan secara berdiri paling belakang tanpa menyaringkan suara melebihi suara orang yang ada di hadapan. Kita rapat je, lepas tu kita berzikir dekat situ. Nah, kalau sekiranya orang di hadapan kita itu sedar yang kita ini baru sampai dan ternyata dia boleh merenggangkan tempat dia berdiri sehingga kita masuk, maka dia akan bagi laluan kepada kita. Ketika mana jamaah yang ada di hadapan itu bagi laluan kepada kita, barulah kita masuk. Kalau dia orang tak bagi laluan, tak payah memaksa diri nak masuk ke tengah-tengah majlis zikir macam tu. Apabila hendak meninggalkan majlis kerana sesuatu keuzuran yang datang secara tiba-tiba, rapat dan hubungkan orang yang berada di samping kita dengan lemah lembut dan keluarlah tanpa mengganggu mereka yang sedang berzikir. Bila mana kita nak keluar daripada majlis, mungkin kita sakit perut, nak buang air kecil misalkan, atau ada hajat yang emergensi lah, maka kita minta sebelum kita nak keluar tu bagi isyarat kepada kepada jamaah yang ada samping kanan dan samping kiri kita itu untuk mengisi kekosongan yang kita nak tinggalkan tu, satu tempat yang kita nak tinggalkan, agar majlis zikir tu tak ada yang kosong macam tu. Kita nak keluar, kita bagi isyarat kita nak keluar, lepas tu kedua kawan sama ada samping kanan atau samping kiri atau mungkin hadapan dan belakang kita itu akan merenggangkan sedikit tempat duduk mereka sehingga tak nampak ada yang kosong kat situ. Macam tu. Para penzikir atau para orang yang sedang berzikir ni hendaklah sama-sama mengikuti suasana ikhwan yang berzikir tanpa menjadikan diri berbeza dari yang lain. Nah, ini yang selalu berlaku. Bila mana kita sedang berzikir secara berjamaah, maka kita sebagai jamaah itu kena mengikut kepada pengetua daripada majlis. Misal guru kita. Kita kena ikut alunan dia. Misal, La ilaha illallah. Maka kita ikutlah. La ilaha illallah. Jangan pula kita guna nada yang lain. La ilaha illallah misal macam tu. Sebab akan menimbulkan ketidaksesuaian irama dan itu boleh berkesan pada konsentrasi atau fokus para jamaah yang sedang berzikir. Jadi kita ikut je lagu atau nada yang digunakan oleh guru kita sebagai pimpinan majlis pada masa itu, mengikut nada dia lah, tak payah kita guna nada kita sendiri. Demikian juga kita kena ikut alunan zikir yang beliau guna. Jangan pula guru illallah kita pula kita guna zikir yang lain, misal subhanallah, subhanallah. Tak boleh buat macam tu. Kita kena serasikanlah antara zikir kita dengan zikir guru yang sedang membimbing kita melakukan zikir secara berjamaah, agar
nampak keserasian. Dia perlu menyeragamkan suara agar kedengaran tidak minta maaf putus-putus ya. Demikian juga dia kena memejamkan mata ketika mana sedang berzikir, agar pandangan mata dia kepada benda-benda yang ada di sekitaran itu tidak mengganggu hati dia. Sebab terkadang kita dalam majelis zikir berjamaah ini kan ada ke hadapan tuh guna baju yang mungkin ada tulisan-tulisan yang ya boleh membuat kita gelak lah, sebab lucu kan. Atau mungkin ada tulisan-tulisan atau warna-warni yang boleh mencuri perhatian kita. Oleh sebab itu kita disunnahkan untuk menutup mata ya, saat kita berzikir secara berjamaah. Tujuannya agar mata kita ini tidak terlalu banyak melihat benda-benda yang ada kat tempat tu yang boleh mencuri hati kita sehingga kita tak boleh khusyuk dalam melakukan zikir. Putus-putus ya. Memang kalau malam macam tu. Wa batinuha ay yujahida fi tardi wasawisi syaitan wa hawajisin nafs wa alla yushgila qalbahu umurud dunya wa ay yajtahida fil huduri biqalbihi wa himmatihi fima huwa fihi min adh-dhikri wa ma yaridu alayhi min waridatin wa ahwalin mutahayyi'an lima yamunnu Allahu bihi alayhi min tajalliyati ifdalihi. Seterusnya kata beliau, adab berkenaan dengan batin atau hati kita ketika kita sedang berzikir secara berjamaah. Ya, tadi adab zahir dia kan, ini pula adab hati. Hendaklah bermujahadah menolak was-was syaitan serta lintasan nafsu. Ketika kita berzikir itu ada perlawanan daripada dalam, sama ada oleh syaitan ataupun oleh nafsu kita. Kalau bisikan nafsu dipanggil hawajis, manakala bisikan syaitan itu dipanggil was-was. Nah, kedua bisikan ini akan senantiasa hadir dalam jiwa kita ketika mana kita sedang berzikir, sama ada secara individu maupun secara berjamaah. Nah, ini yang perlu kita lawan. Bila mana lintasan itu datang, kita buang fokus kepada lafaz zikir yang kita sedang lantunkan. Demikian juga kita fokus kepada makna zikir yang sedang kita amalkan macam tu. Ya. Karena ada perlawanan dari diri kita untuk membuang dan menepikan sama ada was-was daripada syaitan maupun bisikan-bisikan nafsu yang dipanggil atau dinamakan hawajis. Ya. Malah terkadang-kadang benda-benda yang tak pernah terfikir oleh akal kita dan tak pernah terlintas dalam hati kita, ketika kita sedang tidak berzikir, ketika mana kita sedang berzikir itu akan nampak. Ya. Nampak. Semuanya datang. Ya kan? Duit kita, jumlah dia akan datang. Syaitan itu berbisik, ya. Bang, minyak ada lagi ke? Nak balik rumah nanti minyak ada lagi tak? Mula dia ingatkan kita, oh minyak kereta, kenapa pula? Kita baru ingat, tadi tak isi minyak. Ya kan? Demikian pula mungkin handset kita terlupa kat rumah. Masa kita berzikir itulah syaitan mengingatkan kita. Bang, tak ingat kan bawa handset tadi? Baru kita teringat, ya Allah, kenapa pula handset tertinggal kat rumah? Pokoknya hancurlah konsentrasi kita. Kalau dalam bahasa Indonesianya, buyar konsentrasi kita, kekhusyuan kita, sehingga apa yang menjadi matlamat daripada ibadah zikir itu kita tidak meraihnya. Ya, kita tidak peroleh lah. Oleh kerana itu, menjaga adab ini sangat perlu. Ya, agar apa yang menjadi tujuan kita berzikir itu kita gapailah, ya, sesuai dengan harapan macam itu. Dia juga perlu berjihad atau bermujahadah supaya hati dan semangatnya hadir bersama apa yang diingati serta apa yang datang daripada warid dan ahwal. Dia kena bersemangat, ya kan? Menjaga semangat, demikian juga bersungguh-sungguh dalam melakukan zikir agar apa yang menjadi ganjaran atau limpahan daripada zikir itu boleh masuk ke dalam jiwa dia, sama ada dalam bentuk, dalam rupa warid. Warid itu adalah limpahan di dalam jiwa, sama ada ilmu pengetahuan
ataupun rasa cinta kepada Allah yang semakin membara, demikian juga rasa rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang lainnya yang boleh membangkitkan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan warid dan ahwal. Dan selalunya seseorang yang melakukan zikir secara berjamaah ataupun secara individu, mana dia buat zikir itu mengikut aturan, demikian juga dia menjaga adab-adab daripada berzikir itu, maka mesti insya Allah waridat dan ahwal itu akan melimpah di dalam hati dia. Macam itu. Janji fikiran dan hati dia kosong. Tapi bila mana fikiran dan hati dia penuh dengan ingatan kepada makhluk, ya, kepada dunia, kepada istri, suami, anak, duit, niaga, demikian juga yang lainnya, maka nafahat, demikian juga limpahan itu tak boleh masuk. Contohlah, kita nak tuang benda ke dalam gelas yang telah pun penuh. Mestilah benda yang kita nak tuang ke dalam gelas itu akan tertuang kembali keluar, kan, maknanya tak boleh masuk lah macam itu. Demikian juga bila mana fikiran kita penuh dengan kekusutan, hati kita penuh dengan ingatan kepada makhluk, maka limpahan kerohanian itu tidak akan boleh masuk ke dalam hati kita, sebab hati kita penuh dengan sesuatu yang lain. Ya, oleh sebab itu dalam berzikir ini satu di antara tujuannya kita nak kosongkan hati kita, kosongkan hati, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila mana zikir itu telah membuahkan hasil, maka hasil daripada zikir dalam rupa nafahat, demikian juga waridat itu terus masuk ke dalam hati kita. Bila mana nafahat dan waridat itu telah masuk dalam hati kita dan bersebati dengan jiwa kita, maka penyatuan antara rasa atau nafahat dengan jiwa kita inilah nanti akan membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan kualiti ibadah kita, dan juga akan menjadi asbab perubahan akhlak yang ada dalam jiwa kita. Ya. Energi dia itulah yang boleh merubah hati kita, akhlak kita untuk semakin baik. Oleh kerana itu ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk solat, yang mana solat ini boleh mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, maka perintah untuk mendirikan solat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk al-iqamah. Wa aqimis salata, menggunakan kata iqamah. Ya, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi pada kenyataannya ramai orang yang rajin solat, tapi ternyata solat itu tak mampu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Maknanya di sini ada masalah, solat dia ada masalah. Ya. Oleh kerana itu ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk solat, maka perintah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata iqamatus shalah wa aqimis shalah. Bukan menggunakan kata fi'lus shalah ataupun amalus shalah, tetapi menggunakan kata iqamatis shalah. Dan maksud daripada iqamah dalam bahasa Arab adalah menunaikan suatu ibadah atau sesuatu dengan melengkapi rukun, syarat dan adab-adab dia. Rukun, syarat dan adab dia. Ya. Adab ini terbagi menjadi dua. Adab zahir, demikian juga adab batin. Adab zahir itu kita gunalah pakaian yang paling kemas, ya kan? Pakaian yang paling bersih, yang paling wangi untuk sholat. Demikian juga ya, adab batin. Adab batin ini ikhlas, jujur, tawakal, khusyuk. Bila mana adab batin dan adab zahir ini kita tunaikan, dan demikian juga rukun dan syarat daripada sholat telah kita penuhi dengan baik, maka barulah sholat itu akan berkualiti. Boleh mendatangkan energi positif dalam jiwa kita, dalam rupa, dalam bentuk apa? Nafahat, limpahan kerohanian, ya, rasa cinta, rindu kepada Allah. Demikian juga kefahaman tentang hakikat penciptaan, kefahaman tentang hikmah, ya kan? Dan energi itulah yang akan merubah ya akhlak kita, adab kita menjadi adab yang lebih mulia, lebih sempurna, sehingga dengan adab itu kita mampu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu yang perlu kita perhatikan ketika mana kita melakukan ibadah. Bukan setakat rukun dan syarat saja. Ada 3 perkara yang perlu kita perhati dengan baik. Yang pertama adalah syarat dia, yang kedua adalah rukun dia, manakala yang ketiga adalah adab dia, sama ada adab zahir maupun adab batin kita.
Seterusnya kata beliau, wa dhahirul adabil lahiqati ay yastami'a ba'da dhalika li ashrin minal Qur'anil Karim walil mudhakaratil ilmiyati minasy syekh fayasma'a ba'dhan nasaihi wat tawjihati minhu wa yasmuta 'anil kalami fi mukhtalafil umuri dunyawiyyati wa ghairiha ma dama fi makani dzikr wa yamtani'a 'anil a'malil munafiyati lil adab wa ba'da al intihai minal mudhakarati wad du'a yusallimu ala syekhihi wa ikhwanihi imma bil musahafah atau bitaqbilil yad, kata beliau. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, adapun adab yang perlu kita tunaikan selepas kita berzikir secara berjamaah, kata beliau, yang pertama adalah adab zahir. Di antara adab zahir ini adalah, ya, kata beliau, setelah berzikir hendaklah mendengarkan lebih kurang daripada ayat suci Al-Quranul Karim dengan tujuan untuk mendengarkan muzakarah ilmiah daripada syekh. Ya, ada bacaan ayat. Seperti yang saya sampaikan petang tadi kan, bahwa majlis itu ada rukun dia. Ya, pertama adalah, ya, ada zikir. Kalau zaman dahulu lah, majelis-majelis para ulama, para aulia itu mesti ada zikir, ada salawat, ada bacaan Al-Quran. Ya. Demikian juga ada majelis ilmu dan ditutup dengan doa. Macam itu. Jadi ada zikir, ada salawat, ada ilmu, apa pula tadi ya? Ada salat, ada zikir, ada ilmu, demikian juga ada doa. Lepas itu bersurai, macam itu. Itulah rukun daripada majlis. Tetapi kalau kita di Indonesia, demikian juga di Indonesia, dah terasing-asing dah. Kalau majlis zikir je, ya, tanpa ada ilmu, atau majlis salawat je tanpa adanya zikir macam itu kan. Ya. Adapun di zaman dahulu memang 4 rangkaian itu mesti ada. Nah, di dalam tasawuf 4 rangkaian itu tetap dipertahankan, demikian juga diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Oleh karena itu dalam kitab ini beliau mengatakan setelah berzikir hendaklah mendengar, ya, lebih kurang 10 ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim dengan tujuan untuk mendengar muzakarah ilmiah daripada syekh. Tak kiralah ayat apa yang kita baca, tapi sekurang-kurangnya atau lebih kuranglah 10 ayat. 10 ayat yang pendek lah, jangan pula pilih ayat-ayat yang panjang. Misalkan satu ayat dalam suratul Baqarah yang paling panjang tuh, satu ayat satu muka surat, lepas itu kita campur pula dengan ayat yang panjang-panjang yang lainnya sehingga mengambil masa yang cukup banyak kan. Tak payah, kita ambil pilihlah ayat-ayat yang pendek. Ya. Misal wadduha, ya kan, oke lah itu. Atau alam taro kaifa, ya, oke lah itu, cukup dah itu. Nah, daripada ayat itu nanti Syekh akan mensyarahkan taujihat atau nasihat-nasihat yang boleh membangkitkan semangat kita untuk meneruskan perjalanan kerohanian, untuk berzikir, untuk bermujahadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu mendengarkan pula nasihat serta kata-kata untuk memotivasi pada dirinya. Kita dengarkan kata-kata daripada sama ada syekh kita ataupun wakil kepada syekh. Nah, kalau di Arab contoh misal ke Mesir lah kan, terkadang syekh itu bagi peluang murid-murid senior dia untuk berlatih, menyampaikan tausiah di hadapan guru dan demikian juga murid-murid yang lain. Nah. Seterusnya kata beliau, selama berada di tempat zikir, semua percakapan tentang urusan dunia hendaklah tidak dilakukan atau dibekukan. Berkenaan dengan niaga, berkenaan dengan apapun juga daripada perkara-perkara keduniaan, tak payahlah kita bincang dalam majlis itu. Sebab majlis ini adalah seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Raudhatum min Riyadil Jannah kan. Ya, taman di antara taman-taman surga. Takkanlah kita bawa dunia yang
selaras dan tak sesuai dengan dunia itu ke dalam tak sesuai dengan apa dia surga itu ke dalam surga kita di dunia ini adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Jangan kita campur adukkan. Jangan kita wala talbisul haqqo bil batil, firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dunia itu adalah kebatilan, manakala majelis zikir adalah al-haq, kebenaran. Yang kita campur adukkan, sebab ianya dikira sebagai sesuatu yang tak layak dilakukan oleh ahli zikir. Ya kan? Semua perbuatan yang tidak beradab juga hendaklah ditahan dan ditegah. Contoh misalnya saling colek, tahu tak istilah saling colek dengan kawan? Itik menggeli-gelikan itu. Ya, menggitik-gitik kalau dalam bahasa Indonesia. Lama tak jumpa dengan kawan saja kita gitik-gitik kawannya. Lama tak jumpa. Ya, dari mana kamu? Dah berapa hari tak pernah jumpa, berapa kali majelis tak pernah datang. Ya. Ataupun mungkin kita bergurau lah dengan gurauan-gurauan yang mengundang tawa. Ya, akan menyebabkan orang gelak. Nah, itu akan berkesan kepada apa yang kita terima daripada nafahat, ya, limpahan keruhanian sebelum kita balik rumah. Ya. Oleh sebab itu kena jaga adab dengan betul. Jangan bergurau, demikian juga jangan bincang pasal dunia, apatah lagi bincang pasal kekurangan dan keaiban orang lain. Seluruh apapun yang telah kita terima daripada Allah selepas berzikir itu boleh hilang lah, boleh lenyap. Ya, sebelum kita balik rumah. Maknanya kita balik rumah itu tak membawa hadiah lah, tak membawa nafahat, dan itu adalah suatu kerugian yang cukup besar. Setelah selesai daripada muzakarah dan doa, hendaklah bersalaman dengan syekh, ya, dan juga ikhwan. Ya, sama ada dengan berjabat tangan ataupun dengan mencium tangan. Berjabat tangan sahaja boleh, ataupun berjabat tangan dan mencium tangan. Dan adab mencium tangan guru ini ada cara dia. Ya. Kalau kita mencium gini, ya, yang sini ya, luar, atas tangan tuh kan, maknanya kita sedang ya menghormati guru, macam itu menghormati. Ya, tapi kalau kita cium bahagian dalam dia, itu mencari berkat. Kalau di atas itu menghormati. Dan cara kita mencium tuh bukan letak kat pipi. Saya ramai jumpa para murid kepada ustaz dia, para pelajar kepada ustaz dia. Bila mana jumpa dengan ustaz itu, dia jabat tangan dan letak tangan ustaz dia kat sini. Itu bukan cara Islami, bukan cara Islam. Yang betul itu adalah dengan menghirup, ya, sambil menghirup. Macam tu. Tapi jangan pula terlalu melampau kan. Macam tu. Lepas tu bagian dalam pula. Bagian luar ini untuk menghormati beliau sebagai seorang guru. Adapun mencium bahagian dalam ni untuk mengambil keberkatan daripada ilmu dan akhlak guru. Yang di atas tadi untuk menghormati, manakala yang di dalam itu untuk mencari berkat lah, keberkatan ilmu dan akhlak daripada guru itu. Kalau kami dulu kat pondok ada tiga yang kita buat bila mana jumpa dengan syekh. Pertama cium atas, yang kedua pula cium sini. Lepas tu yang ketiga angkat tangan guru dengan cara berlahan dan beradab, letak ke atas kepala. Tujuannya apa? Nak minta doa. Jadi ada tiga. Pertama cium bahagian luar, yang kedua bahagian dalam. Lepas tu angkat tangan guru secara berlahan. Jangan pula paksa guru itu. Ya, kita angkat tangan dengan cara memaksa dan letak kepala kita ke atas kepala kita. Kena cara berlahan. Kita tundukkan kepala kita, jangan pula kita paksa tangan guru kita sampai ke atas macam tu. Ya, kita tundukkan kepala kita, angkat berlahan. Dan guru mesti akan paham apa yang kita nak. Dan itu merupakan isyarat minta doa. Ya, letak tangan guru di atas kepala kita, maknanya kita minta doa. Macam tu. Inilah di antara adab yang diajarkan oleh para ahli tasawuf dari golongan para ulama berkenaan dengan majelis zikir yang sepatutnya kita senantiasa jaga dan kita tunaikan, kita amalkan dan kita pertahankan, kita istiqomahkan, sehingga keberkatan demikian juga ziyadatul khair yang ada pada amalan-amalan ini senantiasa mengalir ke dalam jiwa kita. Dan mencium tangan itu bukanlah perkara yang menyalahi syariat. Mencium tangan.
Malah ianya adalah sesuatu yang memang digalakkan. Baginda Rasulullah SAW selalu mencium tangan orang lain. Di antaranya adalah cucu-cucu beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Demikian juga para sahabat mencium tangan baginda Rasulullah SAW dan juga terkadang lutut beliau, lutut dan tangan baginda Rasulullah SAW ataupun perut baginda Rasulullah SAW. Ada di antara para sahabat yang mencium tangan, ada yang mencium perut baginda Rasulullah, ada yang mencium lutut baginda Rasulullah SAW. Demikian juga baginda Rasulullah SAW terkadang mencium kepala budak-budak kecil, ya kan, mencium tangan. Nah, oleh sebab itu kita selalu tengok kan, ya, menyaksikan para ahli bait daripada golongan para syurafa, ya, demikian juga asyad, para sayyid lah, ya, para syarif ataupun para habaib. Bila mana ada seorang budak kecil bersalaman dengan mereka itu, maka tangan daripada budak kecil itu dicium. Ya, itu adalah ungkapan kasih sayang. Ya, ungkapan kasih sayang dan juga mengambil keberkatan daripada budak kecil itu yang tak ada dosa lagi kan, sebab belum taklif lagi, belum mukallaf lagi, maknanya tak ada dosa lah. Ya, mencari keberkatan. Nah, adapun puak-puak yang saya tak nak sebut dah nama dia, mencium tangan itu dia orang anggap sebagai suatu kesyirikan, seolah-olahnya seseorang itu menyembah kepada seseorang yang tangan dia dicium. Ini adalah sesuatu yang tak logik lah. Saya ada cerita sikit. Masa dulu saya masih kat Mesir lagi. Suatu masa itu saya diajak oleh Syekh, ya, pergi ke suatu tempat. Kami orang berdua lah ke atas taksi itu. Tetapi tujuan Syekh, destinasi Syekh itu lebih dekat dibandingkan rumah saya. Sebab pada masa itu saya sekali nak balik rumah lah kan. Ya, nak balik rumah. Kami orang guna satu taksi. Nah, setelah Syekh sampai kepada tujuan, maka Syekh meminta kepada driver taksi itu untuk berhenti. Ya, kifuna, kata beliau, berhenti kat sini. Lalu Syekh turun, saya pun turun lah. Setelah Syekh turun, saya pun turun. Ya, saya minta izin kepada Syekh untuk meneruskan perjalanan. Ya, saya ciumlah tangan beliau, macam tu. Driver taksi ini, pemandu taksi ini, muka dia macam harimau yang kelaparan, marah lah kan. Ya, marah. Syekh dah berlalu, ya, sampai destinasi. Saya naik kembali ke taksi itu, saya teruskan perjalanan sebab rumah saya masih lagi jauh daripada tempat itu. Sepanjang perjalanan sampai ke destinasi saya itu, ya, supir taksi ini buat kuliah, pengajian. Masya Allah, dia cakap, mula-mula dia cakap, min huwa, siapa dia tu? Ya, ayah kamu ke guru kamu? Saya cakap lah, beliau itu adalah guru dan ayah saya. Semakin marah dia cakap, ini bid'ah, ini syirik, mana boleh cium tangan, itu syirik lah. Sebab itu seolah-olahnya menyembah. Saya pun pening kepala, Allahu Akbar, susahnya hidup abang ni. Tapi bila mana saya tengok daripada belakang, baru saya faham. Ternyata dia ini tergolong sebagai bahagian daripada puak-puak itulah, yang ahli bid'ah tu, yang suka-suka hati nak membid'ahkan, mensyirikan kaum muslimin. Ya, saya perasan saya boleh terka yang dia itu adalah puak-puak Wahabi. Saya tengok, mohon maaf kat sini dia tu, selalunya puak-puak Wahabi macam tu kan. Sini ada 3 ketul, ada 3 jidat hitam lah dalam bahasa Indonesia macam tu. Tapi bukan bermakna semua orang yang jidat dia hitam itu adalah Wahabi, bukan. Ya, terkadang jamaah tabligh pun memang ada, tapi itu disebabkan karena kesan daripada memang ibadah lah kan. Ya. Tapi selalunya puak-puak Wahabi macam tu, dia orang ada tanda kat sini. Sebab dia orang tersilap dalam memahami beberapa ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda sujud dalam Al-Quran. Ya, di antaranya adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada tanda di dahi mereka sebagai tanda yang mereka itu kesan daripada sujud. Ingatkan kesan sujud yang ada di dahi itu, ingatkan 3 titik itu menurut mereka lah. Walaupun sebenar kata para ulama yang dimaksud dengan tanda sujud itu adalah air muka. Air muka. Maknanya wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan
cahaya lah, aura dia lah macam itu. Tapi dia orang memahami ayat itu secara zahir, sehingga dia orang paksalah saja buat 3 gitu. Malah terkadang-kadang sampai teruk sangat lah kan. Hancur lah kat sini, kesian lah. Barulah saya paham yang abang pemandu taksi itu adalah tergolong sebagai puak-puak itu. Saya senyap dia, sebab bila mana saya layan mesti akan begaduh sepanjang jalan, takut-takut dia suruh saya berhenti di tepi jalan lah kan. Dan kita tahu bahwa perjalanan di Mesir atau di mana-mana negara Arab itu adalah perjalanan padang pasir yang jauh daripada ini kan, daripada kampung. Saya senyap aja, saya angguk-angguk kepala aja, walaupun dalam hati saya awalnya tak paham. Ya. Sampai bila mana sampai ke ke rumah, barulah saya bagi penerangan sikit, ya, pencerahan sikit lah tentang perkara tersebut. Tapi macam mana pun juga dia orang tak boleh, dia tak boleh terima, sebab memang pemahaman dia tak samalah dengan kita. Itu terpulang lah, kita tak boleh nak paksa orang juga nak ikut pendapat kita kan. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, ya, wa batinuha ay yasmita biqalbihi 'anil khawatiri wa yasunahu 'anil iltifati muntaziran 'ata'a maulah. Thumma yakhruja aqidan himmatahu jami'an niyyatahu ala ay ya'uda ila awwali majlisin min majalisi dzikrillah ta'ala yali hadhihi al-ijtima'. Adapun berkenaan dengan adab batin yang kita kena tunaikan, kita kena amalkan selepas majelis zikir secara berjamaah, ya, ialah kata beliau, hati hendaklah dipalingkan daripada khawatir dan dijaga daripada berpaling kepada perkara-perkara yang lain. Setelah kita nak keluar daripada majelis zikir itu, kita kena jaga hati kita. Ya, jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh memalingkan hati kita daripada Allah, sebab ketika mana kita berada dalam majelis zikir itu kan, hati kita telah tertumpu kepada Allah, tertuju kepada Allah. Jangan pula manakala setelah kita keluar daripada majelis itu, kita melakukan perkara-perkara yang boleh memalingkan hati kita daripada apa yang telah kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tawajuh ilallah kan, semasa berzikir secara berjamaah. Demikian juga bila mana ada lintasan-lintasan, buang, tepikan macam itu. Ya. Demikian juga ia bersedia menunggu limpahan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa tujuan dia menjaga hati dia agar tidak berpaling daripada Allah? Tujuannya nak menunggu tambahan, ya, limpahan dalam hati dia. Sebab terkadang-kadang limpahan yang Allah nak bagi itu, Allah tak bagi di majlis zikir itu. Terkadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bagi masa perjalanan kita nak balik rumah itu. Oleh sebab itu, agar limpahan yang Allah Subhanahu wa taala nak tuangkan ke dalam hati kita tidak tertumpah keluar, maka hati kita kena kita sediakan, kita persiapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sediakan, senantiasa kita jaga, senantiasa hadir hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sekiranya masa penuangan limpahan itu telah sampai, maka hati kita sedang terbuka, hati kita telah sedia untuk menampung limpahan-limpahan kerohanian daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Setelah itu barulah keluar dengan limpahan himmah atau semangat dan niat yang tinggi untuk menghadiri majlis majlis yang seterusnya. Dan sebelum kita nak keluar daripada majlis itu, kita kena letak niat lah. Ya, niat yang kita letak itu adalah kita berniat dan berazam untuk menghadiri majlis zikir selepas majlis zikir ini. Sama ada seminggu ke hadapan ataupun 3 hari hadapan. Agar Allah Subhanahu wa taala dia memberikan atau membagi kepada kita semangat baru untuk menghadiri majlis, ya, hadapan. Macam itulah. Kena ada niat baru. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, ya, yang keempat, az-zikrul muqayyadu wa zikrul mutlaq, membahas tentang pembagian zikir. Ya, kita akan baca zikril mutlak dulu. Ya, yang agak ringkas. Wa amma zikrul muqayyadu, atau zikir muqayyadullah. Wa amma zikrul muqayyadu fa huwa alladhi naddabana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqayyadan bi zamanin khassin aw makanin khassin, ka zikri ba'da ada'i kulli salatin aw tasbihin wa tahmidin wa takbirin.
wa adhkaril musafiri wal akili wasyarib wa adhkarin nikah wa adhkarin tuqalu 'inda syiddati wa daf'il afati wal masaib wa 'indal maradi wal mauti wa ma yata'allaqu bihima wa ba'da salatil jum'ati wa lailatiha wa 'inda ru'yatil hilal wa iftaris shaim wa adhkaril hajji bi anwa'iha wa adhkarin tuqalu fis sabahi wal masa wa 'inda an-naumi wal istiqadh wa adhkaril jihad fi sabilillah wa adhkari mutafarriqatin 'inda siyahid dik ya wa nahikil himar wa adhkarin 'inda ru'yati mubtalan bi maradin aw ghairi wa hadha nubadun qalilatun min al-adhkaril muqayyadati wa in aradta isti'abaha farji' ila kutubil adhkar. Seterusnya akan membahas dan menerangkan kepada kita tentang zikir muqayyad dan mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang disuruh atau digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan, dan ianya terikat dengan masa dan tempat yang khas. Contoh berbentuk tasbih, dalam bentuk tasbih, tahmid serta takbir ya, sebaik saja selepas menunaikan solat ya kan. Ya, ada beberapa zikir muqayyad. Zikir muqayyad maksudnya adalah zikir yang terikat oleh masa ataupun tempat. Contoh tahmid, takbir dan takbir, tahmid dan tasbih kan, yang kita lakukan selepas sholat. Itu dikira sebagai zikir muqayyad. Demikian juga zikir yang kita baca ketika kita hendak bermusafir. Ada zikir-zikir tertentu. Dan semua telah dihimpun oleh Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Al-Azkar. Demikian juga zikir atau doa sebelum makan dan minum, ya kan, sebelum menikah dan selepas menikah, ya, serta mengucapkan doa-doa yang kita atau zikir yang kita amalkan ketika mana kita dalam keadaan susah. Zikir dan doa menolak bala dan musibah. Juga ketika kita sakit, ketika hampir meninggal dunia, dalam keadaan nazak kita sadar, oh rasa-rasanya meninggal dunia dah nih. Nah, ada zikir-zikir khas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga serta yang berkaitan dengan Jumat ada zikir khas dia. Demikian juga malam Jumat, ya kan, di antaranya suratul Kahfi, ya, atau surat Tabarak. Demikian juga yang lainnya. Ketika melihat anak bulan, berbuka puasa, zikir haji dengan berbagai jenisnya. Demikian juga umrah. Banyaklah zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan memang ajaran Islam ini adalah ajaran yang cukup unik. Ya. Pada setiap activity yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini, ada hukum dia, ada adab dia, ada doa dia, dan ada zikir dia. Semuanya diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehinggalah seluruh aktiviti dalam kehidupan kita ini bernilai ibadah yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satupun agama yang lebih lengkap dibandingkan agama kita. Luar biasa, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang Islam ini cukup sempurna. Mula daripada kita belum dilahirkan, atau mula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita diatur oleh hukum, diatur oleh adab, ya kan, ada doa, demikian juga ya ada zikir dia, sehingga seluruh aktiviti kehidupan kita setiap hari itu bernilai ibadah yang cukup luhur dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak buang air pun baginda Rasulullah SAW ajarkan kan, sebelum masuk tandas apa yang kita kena buat, tutup kepala kalau boleh lah, ya kan, masuk dengan kaki kiri, ya kan, ada doa dia, ada adab dia. Nak duduk ke atas dalam bahasa Indonesia kloset lah, ada cara dia, apa yang perlu kita angkat, kaki mana yang perlu kita angkat saat kita buang air, macam mana agar kencing itu bersih keluarnya semua keluar lah macam tu, tak ada baki, ya, dengan cara beristibra istilah dia. Demikian juga cara membasuh macam mana, semua baginda Rasulullah SAW ajarkan, ya kan. Nak guna selipar pun baginda Rasulullah SAW ajarkan, mulakan dengan kaki kanan baca doa. Nak menanggalkan selipar, mulakan dengan kaki kiri. Nak keluar daripada tandas tu, ya, menggunakan kaki kanan. Semua baginda Rasulullah SAW ajarkan. Nak makan, nak minum, nak tidur, bangun tidur, nak menikah, selepas, semua baginda Rasulullah SAW ajarkan.
Nak meninggal dunia pun baginda Rasulullah SAW ajarkan doa dan zikir dia. Subhanallah. Kalau agama lain, nak baca bismillah pun, nama Tuhan mereka pun tak pernah kita dengarkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayatul Islam kepada kita. Alhamdulillah. Demikian juga zikir ketika mana sedang berjihad. Sama ada berjihad melawan musuh yang nampak, yaitu orang-orang kafir ataupun kaum musyrikin, ataupun berjihad melawan musuh yang tak nampak, yaitu syaitan dan hawa nafsu kita. Baginda Rasulullah SAW ajarkan doa-doa dia. Allahu Akbar. Dan sebagainya, termasuk zikir, juga zikir ketika mendengarkan ayam yang berkokok. Demikian juga himar yang bersuara, itu apa orang panggil di sini ya? Himar yang suara himar itulah. Ada doa dia. Serta orang yang diuji dengan kesakitan atau penyakit dan sebagainya, ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah sebagian daripada zikir muqayyad, dan jika Anda atau kalian ingin kepada perincian yang lebih luas, maka silalah merujuk kepada kitab-kitab zikir yang telah disusun oleh para ulama. Di antaranya adalah demikian juga amalul ada satu kitab tajuk dia Amalul Laili wan Nahar kalau tak silap itu ya, yang menghimpun tentang zikir-zikir yang boleh kita amalkan. Seterusnya kata beliau, wa amma dzikrul mutlaqu fa huwa ma lam yuqayyad bi zamanin wala makan wala waqtin wala hal wala qiyamin wala qu'udin fal matlubu minal mu'mini ay yadhkura rabbahu fi kulli halin hatta la yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah wal ayatu fi dzalika katsiratun minha qauluhu ta'ala fadhkuruni adhkurkum وقوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وغيرها من الآيات التي تدعو إلى الإكثار من ذكر الله مطلقا دون تقييد بزمان ومكان كما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى ذكر الله مطلقا في جميع أحوالنا وأوقاتنا. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala menjelaskan tentang zikir mutlak. Zikir mutlak ialah zikir yang tidak terikat dengan masa, waktu, tempat dan suasana, hal, keadaan atau suasana. Juga tidak terikat semasa duduk ataupun berdiri. Apa yang tuntut ialah seorang muslim atau mukmin kenalah atau perlu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam semua situasi sehingga lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya macam itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengisi kehidupan kita dengan zikir. Ya kan, nak makan berzikir, nak minum zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekurang-kurangnya dengan zikir lisan. Ya kan. Nak tidur pun bawalah zikir itu sampai tidur. Ya, zikir kita bawa sampai tertidur. Nak tidur kita dah baring dah, kita bacalah sama ada salawat ataupun berzikir kepada Allah. Allah sehinggalah tidur kita itu dikira sebagai tidur yang penuh dengan zikir. Bila mana sebelum kita tidur kita berzikir dan zikir itu kita bawa sampai kita tertidur, maka sepanjang tidur kita itu dikira sebagai ibadah zikir. Dan bila mana kita memperbanyak salawat ke atas baginda Rasulullah SAW sebelum tidur dan salawat itu kita bawa sampai kita tidur, maka sepanjang tidur kita itu dikira sebagai ibadah bersalawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Dan itulah yang diamalkan oleh para aulia. Sehingga ketika mana mereka tidur, tak ada makhluk-makhluk pelik yang boleh mengacau mereka. Ya kan, tak ada mimpi-mimpi yang pelik-pelik lah. Mimpi jumpa dengan mak lampir, mimpi jumpa dengan sundar bolong lah kan. Tak ada, sebab apa? Ya, mereka membawa zikir dan salawat ataupun amalan-amalan itu sampai kepada tidur. Sehingga tak ada peluang bagi syaitan
Demikian juga makhluk-makhluk halus daripada golongan jin kafir untuk masuk campurlah dengan tidur mereka itu. Tak ada mimpi-mimpi yang buruk, tak ada gangguan-gangguan makhluk halus, demikian juga yang lainnya macam itu. Tapi kalau misal kita tidur sambil dengar lagu dangdut misal, tidur kita dikira sepanjang tidur kita itu dikira sebagai tidur sambil dengar lagu dangdut lah kan. Dengar lagu dangdut. Dan banyak peluang bagi syaitan dan iblis atau jin-jin kafir untuk masuk ke dalam tidur dan mimpi kita, sehingga tak jarang kan, atau ramai orang yang tidur dia itu jumpa dengan mak lampir, jumpa dengan ular, jumpa dengan macam-macam lah. Dan itu sangat berkesan pada akal daripada seorang yang tidur. Dia bangun tidur itu dia terkadang-kadang terkejut. Lepas itu dia ambil masa untuk memikirkan apa yang nampak pada mimpi dia itu, sehingga boleh merosakkan akal dia, pikiran dia, dan boleh berkesan kepada kejiwaan dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang zikir mutlak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatilah aku, niscaya aku akan mengingatimu. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa henti-henti, tak ada rasa bosan. Dan ini merupakan amalan kepada para malaikat. Bila mana kita senantiasa berzikir dan kita tak ada rasa bosan misalkan dalam berzikir, kita mampu mengisi setiap masa kita dengan berzikir, maka kehidupan kita dah dikira sebagai kehidupan malaikat. Walaupun tubuh badan kita nampak manusia, tetapi kerohanian kita tuh dah disetarakan atau disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan para malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan pagi, di waktu pagi dan petang. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan lelaki, demikian juga perempuan yang banyak mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan? Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar di sini bukan setakat pahala dan surga aja. Itu biasa. Tetapi yang dimaksud ganjaran yang besar di sini adalah cinta dan kasih sayang serta redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebenaran untuk boleh memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan kemuncak daripada kebaikan adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan husna, syurga, kenikmatan zahir. Demikian juga yang kedua adalah ziyadah, tambahan. Yang dimaksud tambahan di sini adalah kenikmatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan juga termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang mengajak kepada memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tanpa terikat dengan masa dan tempat, seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung telah menyeru kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan masa. Dan di sini beliau menakal beberapa hadis yang menerangkan tentang kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tak kira tempat dan masa. Faqad rawa Abdullah ibn Bisr radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alai fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala ya la yazalu lisanuka rataban min zikrillah, menggunakan min zikrillah. Wa qad wasafatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauliha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi
وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إلى أنواع من صيغ الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار دون أن يحدد لها وقتا معينا أو مناسبة خاصة. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, ya, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Bisr, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak ke atas diriku, maka kabarkanlah kepadaku tentang suatu perkara atau suatu perkara yang boleh aku pegang teguh beramal dengannya." Kata beliau, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, ya, soalan itu dengan sabda beliau, "Senantiasalah lisanmu basah dengan zikir, bukan basah dengan gibah, bukan basah dengan namimah, bukan basah dengan makanan dan minuman." Boleh juga, ya, boleh juga lah, tapi kena, ya, susun juga lah, kita kena susun makanan dan minuman. Bukan basah dengan hinaan dan cacian. Nauzubillah. Siti Aisyah radhiyallahu taala menyifatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa, pada setiap keadaan. Sama ada ketika beliau sedang bersama para sahabat, hati beliau, lisan beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Ya kan? Tegasnya, ya, dalam banyak hadis baginda Rasulullah SAW telah menyeru kita, mengajak kita kepada berbagai jenis zikir yang terdiri daripada tasbih, sama ada tasbih, tahlil, takbir, istighfar, tanpa menetapkan waktu-waktu tertentu ataupun munasabah tertentu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lam yafridillahu ta'ala ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman thumma 'adhara ahlaha fi halil 'udhr ghayra adh-dhikr fa innahu lam yaj'al lahu haddan yantahi ilayhi wa la ya'zar ahadan fi tarkihi illa maghluban 'ala aqlihi wa amarahum bi dhikrihi fil ahwali kulliha فقال عز من قائل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال وقد نهج الصوفية على هذه المنوال فذكروا الله في جميع أحواله وأوطاره كما أن الذكر منه مقيد بزمن ومنه مطلق عن ذلك فكذلك الذكر منه مقيد بعدد ومنه مطلق عن العدد. Seterusnya kata beliau, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan, ya, kepada hambanya sesuatu kefarduan kecuali dia menentukan had-had tertentu dan menerima keuzuran pelakunya ketika keuzuran itu berlaku. Ya, kecuali zikir. Kalau zikir tak ada uzur. Ya, dia tidak meletakkan had-had tertentu kepadanya dan tidak pula menguzurkan orang yang meninggalkannya kecuali, ya, akalnya sudah tidak mampu untuk melakukannya. Maksudnya kecuali orang gila lah macam itu. Kalau dah gila dah maknanya dibenarkan untuk tidak berzikir. Ya. Seolah-olah Sayyidina Ibnu Abbas menyindir kita yang senantiasa lalai lah. Seolah-olah beliau mengatakan, ya, satu di antara tanda yang seseorang itu gila adalah bila mana dia telah meninggalkan zikir. Seolah-olahnya macam itu, mafhum dia lah kan. Sebab kata beliau, seseorang tak dibenarkan untuk meninggalkan zikir, ya, kecuali bila mana maglubun ala aqlihi, maknanya dah hilang akal dah macam itu. Kalau nak dikira sebagai orang yang hilang akal, jangan berzikir lah. Ya, macam itulah seolah-olahnya pada kalam beliau. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatilah Allah Subhanahu wa taala sama ada di waktu berdiri, duduk, demikian juga berbaring. Maknanya di setiap masalah macam itu, di setiap keadaan.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatilah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Allah tak perlu kita ingati. Allah tak perlu kepada zikir kita. Ya kan? Allah tak perlu kepada ibadah kita, tapi Allah ajak kita juga. Ajak juga kita. Tujuannya apa? Ya, sebagai ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Allah, Allah perintahkan agar kita lakukan. Tujuannya apa? Demi kemanfaatan diri kita, demi kemaslahatan diri kita. Maknanya Allah Subhanahu wa taala cukup memberikan tumpuan perhatian yang cukup besar kepada kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita selamat dunia akhirat. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah, bukan disebabkan karena Allah perlu kepada ibadah kita. Kita diajak untuk berzikir bukan sebab Allah Subhanahu wa taala perlu kepada zikir kita. Kalau sekiranya seluruh makhluk ini durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tak ada yang beriman, maka kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang walaupun sedikit. Demikian juga kalau sekiranya seluruh makhluk ini beriman, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman dan ketaatan mereka walaupun sedikit tidak menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu kita beribadah ini demi untuk diri kita sendiri, kemaslahatan diri kita, kebaikan diri kita sendiri. Maksud mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya ialah di waktu malam dan di waktu siang. Sama ada di daratan, di lautan, semasa bermusafir ataupun tidak bermusafir, waktu kaya ataupun miskin, sehat dan sakit, secara tersembunyi ataupun secara nyata, ya, serta dalam semua keadaan. Ya, secara tegasnya ahli-ahli sufi atau ahli-ahli tasawuf telah mengikuti jalan ini. Mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan situasi. Satu di antara tanda yang seorang itu adalah ahli tasawuf adalah senantiasa menjaga zikir dalam keadaan apapun juga. Tak kira tempat dan masa. Kalau dia berzikir selepas sholat aja, lalu dia mendakwa, kemudian dia mendakwa yang dia itu ahli tasawuf, orang awam pun boleh buat macam itu. Maknanya dia bukan ahli tasawuf lah. Ahli tasawuf itu adalah seseorang atau golongan yang senantiasa melazimkan dan mendawamkan diri dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Tak kira tempat dan masa. Ya, macam itu. Seterusnya kata beliau, sesetengah zikir terikat dengan masa dan yang lainnya pula tidak terikat oleh masa. Ya, dan separuhnya muqayyad terikat dengan bilangan dan setengah yang lain lagi mutlak tidak terikat dengan bilangan. Zikir yang muqayyad dengan bilangan seperti tasbih, tahmid dan takbir, sebaik saja selepas sholat dan sebagainya. Ya, itu. Jadi ada zikir yang terikat oleh masa, terikat oleh jumlah, dan terikat oleh tempat-tempat tertentu macam itu. Sedikit lagi ya. Kita tambah 15 menit lah. Wa ammal muqayyadu bil adadi fakat tasbih dubura kulli salatin wa kat tahmidi wat takbir. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allahu akbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau bersabda, sesiapa yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan setiap solat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, demikian juga bertakbir 33 kali, dan semuanya berjumlah 99 kali, dan disempurnakan dengan bilangan yang ke-100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan Allah seluruh kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Oleh sebab itu jangan tinggalkan amalan ini. Selepas kita salat fardu kan, setelah kita beristighfar, demikian juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca ayat kursi, seperti mana yang selalu kita buat dah. Jangan tinggalkan
tasbih, tahmid, dan takbir. Masing-masing 33 kali. Dan kita genapkan menjadi 100 dengan membaca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang membacanya selepas solat, maka seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu ya sebanyak buih di lautan. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka perlu kepada taubatlah, perlu kepada istighfar yang khas. Macam itu. Nah, hadis ini juga menerangkan selepas sholat itu kita diperintahkan untuk berzikir. Bukan setakat dibenarkan, tetapi memang kita diperintahkan. Bukan macam apa yang sebagian orang cakap bahwa tak ada zikir selepas sholat. Orang cakap, baginda Rasulullah SAW tak adalah melakukan zikir secara berjamaah selepas sholat. Nah, ini baginda Rasulullah SAW menyebutkannya. Ya. Malah dalam Al-Quran kita diperintahkan berzikir secara berjamaah selepas sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila mana kalian telah menunaikan salat, maka berzikirlah menggunakan fa, ya, yang bermaksud seketika itu juga berzikirlah tanpa adanya bentak. Kita diperintahkan berzikir selepas sholat. Ya. Di majelis kita itu di tempat duduk kita lah, secara berjamaah. Sebab perintah dalam ayat ini menggunakan bentuk jamak. Perintah dalam bentuk jamak kan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, bila mana kita berzikir secara berjamaah, maknanya dengan suara yang nyaring lah. Takkanlah kita berjamaah tetapi dengan suara yang senyap. Ya, tak dikira sebagai berjamaah lah. Sebab berjamaah. Mohon maaf para sahabat, mungkin cukup sekian yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Sebab kawasan tempat saya tinggal ini memang kalau malam lain tak seberapa oke. Ya, sinyalnya kalau dalam bahasa Indonesia sinyalnya tidak terlalu bagus. Insya Allah kita akan teruskan, kita lanjutkan pagi esok. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala